Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 883. Antara paparan utama. Benarkah dana KWAN untuk beli vaksin? Gejala gagal berdepan norma baru. Inikah contoh terbaik ikon integriti? Budak kita boleh dijual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengarah Belanjawan Negara Datuk Johan Mahmud Merican berkata keputusan kerajaan untuk menggunakan dana kumpulan wang amanah negara KWAN sebanyak RM5 bilion dapat mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan melalui pemberian vaksin yang lebih besar dan menyeluruh. Menurut beliau, inilah antara sebab peningkatan kos perolehan vaksin berbanding peruntukan sebanyak RM3 bilion dalam pembentangan Belanjawan 2021 setelah mengambil kira keadaan ekonomi negara dan peningkatan kes COVID-19. Adalah sangat penting untuk negara mencapai imunisasi kelompok. Oleh itu, kerajaan telah mengumumkan untuk menyegerakan pelaksanaan supaya program imunisasi dapat diselesaikan menjelang hujung tahun 2021. Keputusan itu telah meningkatkan kos dalam pelbagai aspek. Satu isu yang dihadapi bukan sahaja Malaysia tetapi juga negara lain iaitu untuk mendapatkan ketetapan pembekalan kerana terdapat ketidaktentuan bila vaksin akan sampai, katanya. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara bertajuk KWAN menjamin masa depan Malaysia menerusi vaksin COVID-19 terbitan Bernama TV pada malam Selasa. Bunyinya sangat merdu didengar. Tetapi, benarkah kesemua RM5 bilion dana KWAN dibelanjakan untuk menyempurnakan program imunisasi COVID-19 secara menyeluruh? Apa jaminan bahawa dana terkumpul KWAN sebanyak RM19.5 bilion itu tidak akan terus dijarah? Sebelum ini, kita dikejutkan dengan langkah kerajaan mewartakan satu ordinan baru menggantung perenggan 4/B Akta Pendanaan Kerajaan 1983 dan perenggan 2/2/B Akta Bil Pembendaharaan Tempatan 1946 yang berkaitan kuasa Dewan Rakyat berhubung soal kewangan. Dengan menguatkuasakan ordinan tersebut, Perdana Menteri, Ketua Menteri atau Menteri Besar dibenarkan meluluskan perbelanjaan tambahan atau menggunakan kumpulan wang disatukan tanpa melalui legislatif sepanjang penguatkuasaan darurat COVID-19 ini. Rupanya inilah hasilnya. Dana KWAN dijarah tanpa kelulusan Parlimen dengan bersembunyi di sebalik darurat. Namun, apa yang lebih mengejutkan ialah pendedahan pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad mengenai ke mana sebenarnya pergi dana KWAN sebanyak RM5 bilion itu. Khalid berkata dana KWAN adalah hasil petroleum yang mungkin akan pupus beberapa tahun lagi. Ia sebagai simpanan masa hadapan jika keadaan tersebut berlaku. Bagaimanapun, kata Khalid, Kerajaan Perikatan Nasional telah merompak wang tersebut kononnya untuk membeli vaksin COVID-19. Menurut beliau, apabila dilihat perincian senarai perbelanjaannya, hanya RM3 bilion lebih sahaja digunakan untuk membeli vaksin COVID-19. Sebanyak RM700 juta digunakan untuk membina kemah. Pergi rompak daripada tabung itu menggunakan RM5 bilion kononnya untuk nak beli vaksin dan sebagainya, tetapi bila dikeluarkan senarai perbelanjaan termasuklah kemah, nak buat kemah sampai RM700 juta nak buat kemah untuk membeli cenderahati sampai berpuluh-puluh juta. Semua perbelanjaan-perbelanjaan yang tidak munasabah, kita yakin ini semua untuk pilihan raya. Saya jamin ini semua untuk pilihan raya umum. Diorang nak guna dan diorang rompak daripada kumpulan wang amanah negara sebanyak RM5 bilion. RM3 bilion lebih untuk beli vaksin. Yang lain itu semua untuk perbelanjaan pilihan raya. Saya yakin itulah yang akan berlaku, tegas Khalid. Beliau berkata demikian dalam program Bicara YB Khalid Samad siri 107 pada Rabu bertajuk Hamid dan Hamzah, ke mana negara kita dibawa.
Mengulas lanjut, Khalid berharap pihak kerajaan akan tampil memberi penjelasan. Beliau juga menegaskan sepatutnya perkara ini dibawa untuk dibincangkan di Parlimen, tetapi mereka, Kerajaan Perikatan Nasional, enggan. Ini termasuk PAS dan UMNO yang bersekongkol dengan kerajaan tebuk atap ini. Ujar Ahli Parlimen Shah Alam itu, mereka sama-sama bertanggungjawab terhadap kerosakan yang berlaku di negara ini. Rakyat terus mempersoalkan tindakan ini kerana tanpa sebarang penerangan dan tanpa check and balance di Parlimen, tujuan kerajaan terus diragui. Justru jangan salahkan rakyat yang melihat penggunaan dana KWAN ini bermotifkan politik, bukan demi kesejahteraan rakyat. Akhirnya, polis menggunakan undang-undang anti berita palsu dalam ordinan darurat yang baru dikuatkuasakan pada 12 Mac lalu. Ordinan darurat Kuasa-Kuasa Perlu /nombor 2 2021 berkaitan berita palsu digubal dengan tujuan mencegah penyebaran berita tidak benar, fitnah dan berbaur hasutan. Tujuan ini turut disebut oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib Osman yang berkata, "Sudah tentu kita tidak mahu berita palsu ini menular sehingga mendatangkan masalah kepada rakyat dan negara. Jika berita palsu ini menular, masyarakat dan negara akan terancam." Mengulas mengenai kesan ordinan tersebut kepada kebebasan bersuara, beliau tidak rasa kerajaan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bercakap untuk melontarkan idea. Kebebasan bersuara adalah satu kebebasan yang berhemah, tetapi bagi mereka yang menyebarkan fitnah dan hasutan, ini yang lebih mudah diambil tindakan di bawah darurat. Bagi saya, mereka yang mempersoalkan mengenai kebebasan ini adalah mereka yang mahu dan yang terbiasa menyebarkan fitnah dan berita palsu. Jadi mereka ini takut dan bimbang tindakan akan diambil terhadap mereka. Lantas menyatakan kononnya kerajaan akan salah guna kuasa darurat, ujarnya. Beliau juga percaya ordinan mengenai berita palsu ini mampu menjadi deteran pencegah untuk menangani kumpulan yang sengaja menyebarkan berita palsu dalam ruang lingkup ordinan ini dibuat. Tiba-tiba, rakyat gempar dengan penularan satu hantaran di Facebook seorang yang menggunakan nama Muhammad Fahmi Abdullah. Pengguna Facebook tersebut mendakwa wujud penumpang dalam penerbangan yang tiba dari India walaupun terdapat larangan perjalanan. Muhammad Fahmi memperincikan dakwaannya sehingga ramai warga maya percaya bahawa hantaran itu benar, bukan berita palsu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong menyangkal dakwaan tersebut. Beliau berkata pesawat MH191 yang disebut oleh pengguna Facebook tersebut merupakan penerbangan kargo. Beliau juga menjelaskan bahawa tidak ada mana-mana majikan swasta yang boleh mengambil sesiapa sahaja untuk dihantar ke pusat kuarantin. Sebaliknya, segala urusan tersebut di bawah kendalian NADMA, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, polis telah membuka 12 kertas siasatan bawah Seksyen 4/1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 terhadap Muhammad Fahmi. Seorang pengguna Facebook dengan nama Wan Hilmi Wan Muhammad Nur Hilmi juga turut disiasat di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana membuat hantaran yang mengandungi kenyataan jelek serta mengaibkan kerajaan, kata Huzir. Seksyen 504 adalah mengenai kesalahan mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan, manakala Seksyen 233 mengenai penyalahgunaan kemudahan dalam rangkaian. Wan Hilmi dalam hantaran di Facebooknya menyebut kerajaan bodoh dan mendakwa tidak serius menangani wabak COVID-19 dengan kedatangan penerbangan dari India pada hantaran di Facebook 3 Mei lalu. Menurut Huzir, kedua-dua hantaran itu dibuat selepas mesyuarat Majlis Keselamatan Nasional pada 28 April yang mengeluarkan larangan sementara kerajaan terhadap perjalanan bagi pelancong dari India untuk mencegah penyebaran varian COVID-19 baharu ke Malaysia. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pemilik-pemilik akaun Facebook tersebut merupakan berita tidak benar dan boleh menimbulkan kegusaran serta kebimbangan orang ramai berhubung langkah yang diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19, tegas Huzir. Persoalannya, kenapa rakyat Malaysia begitu cepat percaya dan turut menularkan berita yang kemudian dikatakan tidak benar berbanding dengan versi pemerintah? Fenomena ini adalah gejala dysfunctional society atau masyarakat yang tidak dapat berfungsi secara normal. Apa akibatnya apabila anak tidak boleh pulang untuk melihat orang tua yang sakit sehingga meninggal dunia? Mereka yang gagal berhadapan dengan norma baharu ini dan tidak dapat menangani masalah jiwa yang tertekan amat mudah hilang pertimbangan. Perbuatan melanggar undang-undang, bunuh diri, keganasan rumah tangga adalah manifestasi masalah yang terpendam sebagai kesihatan mental.
Justru hukuman denda yang berat sehingga RM100,000 atau penjara hingga 3 tahun atau kedua-duanya tidak akan menghentikan penyebaran berita palsu tentang COVID-19 jika puncanya datang dari hati yang kecewa dan amarah yang tidak tertanggung. Sebaliknya, penularan berita palsu berhubung COVID-19 akan terhenti dengan sendirinya jika kerajaan bersikap kasih sayang, telus dan adil dalam usaha menangani isu berhubung COVID-19. Namun, kerajaan yang kononnya menyelamatkan rakyat berintegriti dan berkebajikan itu tidak kunjung tiba. Amalan 2 darjat terus berlaku dalam tindakan terhadap pelanggaran prosedur operasi standard SOP sehinggalah kepada penggunaan vaksin dalam program imunisasi COVID-19. Vaksin yang mahal iaitu Pfizer digunakan gerombolan kalangan termasuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang sedang makan gaji buta. Keberkesanan Pfizer ialah 95%. Kosnya $20 setiap dos. Sementara itu, vaksin murah seperti AstraZeneca yang keberkesanannya 60 hingga 90%, kosnya bagi setiap dos ialah $4 dan Sinovac 50 hingga 70% dan kos setiap dos ialah $5 sahaja akan digunakan untuk rakyat marhain. Mengapa berbeza? Rakyat tertanya-tanya. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri merupakan ikon integriti dan anti rasuah yang dipilih oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semasa masih menjawat jawatan mufti. Pemilihan saya sebagai ikon integriti dan anti rasuah negara 2019 oleh SPRM semasa saya masih menjawat jawatan mufti adalah satu amanah yang akan saya junjung hingga ke akhir hayat, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau. Beliau berkongsi berita dirinya melancarkan pelan anti rasuah organisasi JAKIM 2021-2025 di Kompleks Islam Putrajaya. Turut hadir menyaksikan pelancaran adalah Ketua Pengarah Suruhanjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki. Selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memastikan setiap agensi di bawah saya melaksanakan inisiatif pelan anti rasuah sebagaimana yang telah ditetapkan, tegasnya. Beliau berkata pelan anti rasuah organisasi OCAP JAKIM 2021-2025 adalah pengaplikasian pendekatan maqasid syariah sebagai langkah dalam mempertingkatkan governance dan integriti. Ia berperanan dalam pelaksanaan analisis persekitaran dan penilaian risiko rasuah, seterusnya ke arah perangkaan pelan tindakan pencegahan rasuah dalam tadbir urus. Malaysia dikenali kerana integriti dan bukannya rasuah. Itulah semangat yang wajar disambut bersama dalam Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023, ujarnya. Jom Channel terkedu, bukan terkesima tetapi terkedu. Rupanya menteri yang sudah beberapa kali melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19 ini ikon integriti. Pelan Integriti Nasional PIN mentakrifkan integriti secara umumnya sebagai kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkait rapat dengan etika. Individu yang berintegriti memiliki sifat jati diri terpuji, ikhlas, jujur dan amanah. Beliau berpegang kepada janji, tidak mudah dipengaruhi, bercakap benar dan beberapa sifat positif yang lain. Maknanya, seorang yang berintegriti akan bertindak berdasarkan amalan moral yang tinggi atau prinsip moral, etika dan undang-undang. Segala tindakannya berdasarkan kepentingan umum, bukan peribadi, dengan kepatuhan kepada amalan terbaik atau best practice. Adakah Zulkifli sudah memenuhi sifat-sifat yang disebut sebagai berintegriti itu? Apabila bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mendedahkan beberapa perkara yang memeranjatkan rakyat Malaysia tentang katak politik, campur tangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam pasukan polis dan cubaan menteri yang sama mengawal cawangan khas ikon integriti ini membisu 1000 bahasa. Tiba-tiba beliau berkata pemilihannya sebagai ikon integriti dan anti rasuah negara pada tahun 2019 oleh SPRM adalah satu amanah yang akan beliau junjung hingga ke akhir hayat. Namun ketika rakyat dihukum dengan kompaun RM1,500 kerana tidak memakai pelitup muka, beliau dilihat berkali-kali ingkar kepada SOP Kementerian Kesihatan Malaysia itu. Ketika Kerajaan Perikatan Nasional ingkar titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bahawa Parlimen boleh bersidang ketika darurat sedang berkuat kuasa, beliau kekal membisu 1000 bahasa. Hakikatnya, beliau bersekongkol dengan kerajaan zalim yang menggantung Parlimen dan menghalang hak rakyat untuk bersuara melalui wakil rakyat mereka.
Adakah integriti itu berhenti di pintu jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri? Atau Zulkifli mempunyai definisi integriti yang berbeza dengan kelaziman yang dinaratifkan oleh buku-buku teks yang dibaca di institusi pengajian tinggi di seluruh dunia? Tidak malukah mengaku sebagai ikon integriti tetapi cakap tak serupa bikin? Nampaknya isu budak kita masih lagi menarik perhatian penggubal Undang-Undang Pakatan Harapan. Kali ini, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Selayang, William Leong, menggesa agar kerajaan segera menghentikan budaya perlindungan politik dalam pasukan polis. Dalam kenyataannya pada 4 Mei yang turut diterbitkan Malaysia Deadline, William Leong berkata, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin wajib mengambil tindakan segera bagi mengikis atau menghapuskan budaya perlindungan dalam amalan pelantikan, kenaikan pangkat dan pemindahan para pegawai kanan polis. Beliau berpendapat budaya perlindungan politik meremehkan pengendalian dan pengawalan pasukan polis oleh Ketua Polis Negara KPN. Ia juga secara tidak langsung menjejaskan disiplin, kesatuan dan keharmonian pasukan beruniform tersebut. Artikel 140-3-A Perlembagaan Persekutuan tidak memberikan sebarang kuasa ke atas Menteri Dalam Negeri bagi urusan pelantikan mana-mana pegawai polis. Artikel tersebut hanya sekadar memperuntukkan bahawa sesiapa yang menjawat jawatan Menteri Dalam Negeri akan bertindak sebagai pengurusi Suruhanjaya Pasukan Polis SPP. Jelas William Leong yang juga seorang peguam. Menurut beliau, Artikel 140-1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa bidang kuasa SPP ke atas para anggota polis adalah tertakluk kepada undang-undang sedia ada. Ini bermakna bidang kuasa itu adalah tertakluk kepada kuasa KPN yang bertanggungjawab dalam pengendalian dan pengawalan ke atas pasukan polis yang dinyatakan di bawah Seksyen 4-1 Akta Polis 1967 disemak 1988 Akta 344 katanya. Beliau berkata demikian susulan pendedahan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badur berkenaan isu campur tangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan pemindahan para pegawai polis berpangkat kanan. Hamzah Zainuddin sendiri mengaku bahawa suara di dalam rakaman audio yang membincangkan isu pelantikan tersebut adalah milik beliau. William Leong menegaskan bahawa urusan pelantikan dan kenaikan pangkat sewajarnya berlandaskan kriteria-kriteria berikut iaitu soal integriti, kelayakan atau keupayaan dan merit seseorang calon tersebut. Skil, pengalaman, kekuatan karakter dan berjiwa bebas hendaklah dijadikan sebagai faktor utama atau dominan bagi urusan tersebut. Sudah tentu ianya bukan berdasarkan faktor dari negeri manakah seseorang calon itu berasal atau dilahirkan. Siapakah rakan-rakan atau teman-teman beliau? Atau adakah beliau itu adalah budak seseorang? Ujarnya. Sebaliknya, kata William Leong, kriteria yang maha penting adalah calon tersebut seharusnya memiliki kualiti yang perlu bagi mengenepikan atau menolak apa sahaja bentuk desakan daripada para ahli politik yang meminta beliau melakukan tugas tertentu bagi pihak mereka atau meminta beliau menutup sebelah mata ke atas tindakan-tindakan tertentu. Ketaatan calon tersebut mestilah hanya kepada raja dan negara. Mengambil kira pengakuan jelas daripada menteri tersebut, langkah pertama yang harus diambil bagi menghapuskan budaya perlindungan tersebut adalah dengan memecat beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, tegas William Leong. Selanjutnya, beliau berkata pasukan polis amat perlu untuk memenangi semula dan seterusnya meningkatkan lagi keyakinan dan kepercayaan orang ramai kepada pasukan polis. Justru itu, isu pelantikan tersebut sewajarnya difokuskan ke arah mencapai objektif tersebut. Imej dan reputasi pasukan polis telah pun dicemari atau dirosakkan melalui laporan mengenai dakwaan Raja Dadah dan organisasi jenayah dikatakan telah dilindungi oleh sebahagian anggota polis berpangkat kanan. Sekiranya budaya pelindungan politik tersebut tidak dihakiskan atau dihapuskan, maka para Raja Dadah atau ketua-ketua organisasi penjenayah akan mudah terlepas dari tindakan atau cengkaman undang-undang dan kesannya orang ramai tidak akan terselamat atau dilindungi dari elemen-elemen jenayah. Menurut pemimpin keadilan tersebut, William Leong juga menyuarakan kebimbangannya bahawa budaya perlindungan politik dalam pasukan polis hanya akan membiakkan lagi korupsi atau rasuah dan penyalahgunaan faktor pengaruh. Sekiranya budaya politik tersebut dibiarkan berkembang subur, negara akan berakhir hingga ke tahap boleh dijual daripada ahli politik yang boleh dijual kepada para pegawai polis yang juga boleh dijual. Jika negara berakhir hingga ke tahap tersebut, imej dan reputasi pasukan polis sudah tentu akan musnah semusnah-musnahnya dan kedaulatan undang-undang negara kita yang tercinta ini pula juga turut hancur bersama-sama. Oleh itu, ini bukanlah waktunya untuk berdiam diri.
Perdana Menteri mesti menyatakan pendiriannya dengan kuat dan nyaring, tegas beliau. Susulan pendedahan Abdul Hamid itu, beberapa laporan kepada Polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga telah dilakukan oleh pelbagai pihak termasuk Badan Bukan Kerajaan NGO. Justru pemimpin Perikatan Nasional berhentilah mempertahankan Menteri Dalam Negeri yang dilanda kontroversi ini. Istilah budak kita untuk pegawai polis adalah satu penghinaan, apatah lagi apabila masing-masing memiliki tag harga tertentu. Rakyat yang tidak mahu pegawai polis terus diperlakukan sedemikian oleh ahli politik bersolidariti bersama Abdul Hamid dan menuntut satu siasatan diraja bebas RCI yang berwibawa dan telus bagi mengakhiri budaya ini. Jangan lupa rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlina Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menjalani ibadah puasa.